bin Usman dari Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang di atas pembentangan yang cukup menarik kepada kita semua. Mudah-mudahan pembentangan yang dibentangkan kepada kita akan senantiasa kita mendapat manfaat daripada pembentangan tadi. Tuan-tuan dan puan sekalian, untuk tidak membuang masa, menengahkan masa, saya dengan ini akan menjemput bahagia Dr. Ismail Lutfi untuk menyampaikan atau membentangkan kertas kerja yang ketiga. Dan sebelum itu saya ingin menceritakan sedikit berkaitan dengan biodatanya, iaitu beliau mendapat ijazah sarjana muda ataupun BA daripada Universiti Madinah, kemudian master dan juga PhD daripada Universiti Muhammad bin Saud Riyadh, Arab Saudi, dan sekarang menjawab jawatan sebagai Rektor Universiti Islamiah ialah negara Thailand. Maka beliau akan membentangkan tajuk iaitu Ummatan Wahidah, Dasar Hidup Ahli Sunnah wal Jamaah. Majlis mempersilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana lihadzal amalil azim. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi yang hormati, Al-Akh Ustaz Abdul Malik selaku Rais Al-Majlis Islami Wilayah Terengganu, Fadilatul Akh Al-Syekh Rahman Atallah Mustasyar Islami di Kuala Lumpur, Malaysia, Masyayikhi Al-Afadil Wafdu Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah, ikhwani, Datuk Sri, Tan Sri, dan sekalian yang hadiri, lelaki perempuan yang saya milih sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi saya terima kasih kepada pihak pengurus ataupun menyediakan pada seminar kali ini yang memberi kepercayaan untuk saya datang bersama-sama belajar apa yang kita harapkan semoga kita dapat ilmu yang manfaat dalam perhimpunan belajar di kali ini. Alhamdulillah, saya diberi tugas untuk bentang kertas kerja selaku pelajar yang antum sekalian ini sebagai guru-guru yang menaqasyahkan risalah yang saya bentangkan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi kita selalu belajar, tidak pokok belajar. Ini adalah di antara ciri ahli sunnah wal jamaah. Tidak pernah puas dalam belajar. Belajar dalam salat, belajar di luar salat, belajar dalam kelas, belajar dalam hall besar macam ini. Selalunya belajar. Segala apa yang ada di sekitar kita merupakan ayat Allah, daiman nata'allam biha wa minha insyaallah ta'ala. Tajuk yang diberi kepada saya sebenarnya yaitu dasar pegangan imam mazhab 4. Maka oleh kerana waktu sangat sempit bagi saya yang diberi amanah banyak-banyak hal lagi lain daripada hal ini, jadi saya pun sedia kertas kerja secara besar, secara luas, iaitu Ummatun Wahidah, dasar hidup ahli sunnah wal jamaah.
Saya mungkin tidak payah saya hurai banyak sebab perintah kerja sudah ada sedia sama peserta sekalian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perintah kerja ini dapat dikorek dan dimunakashahkan oleh peserta, terutama yang berilmu. Diharapkan semoga berikan pandangan-pandangan ke arah nak menyempurnakan perintah kerja yang saya mulakan buat kali ini. Dalam segi kita nak cuba ketengahkan masalah ummatan wahidah sebagai satu istilah Allah dalam Al-Quran dan istilah Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Nah, jadi dia adalah sebagai satu dasar yang kita sebagai ahli sunnah wal jamaah perlu ingat dan perlu faham dengan baik. Dan saya sendiri pun belum yakin kata saya sudah faham. Sebab itu saya cuba bentangkan kerja hari ini. Mudah-mudahan mendapat kerjasama daripada semua para guru saya dan sahabat-sahabat saya lelaki perempuan yang datang pada hari ini, ke arah kita cuba mencari hakikat makna ummatun wahidah yang Allah Ta'ala berfirman, kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilayna raji'un. Surah Al-Anbiya 92-93. Dan satu lagi ayat dalam surah Al-Mu'minun 52-53, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kedua ayat ini tidak berbeza sangat di segi makna. Yang mula disuruh supaya kita hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua disuruh supaya kita bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hak kita bagi Allah yang kita berkewajiban untuk lakukan supaya kita menjadi hamba kepada Allah dalam bentuk ibadah dan takwa kepadanya. Tetapi dalam hal itu kita jangan lupa katanya kenyataannya seperti Allah Ta'ala cerita dalam ayat ini dua-duanya. Selepas daripada dia cerita ummatan wahidah itu, dia kata wa taqatta'u amrahum, fataqatta'u amrahum. Subhanallah, subhanallah, Allah Ta'ala maha suci daripada sifat kekurangan. Nah, fataqatta'ani wa taqatta'u amrahum bainahum. Ini fataqatta'u amrahum bainahum. Ni ya tambah lagi zubura, atasnya tak ada zubura. Tapi kesemuanya bagaimana keadaan perpecahan pun kullun ilaina raji'un. Kullun ilaina raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Itu di sudut kembali, di sudut di dunia pula kullu hizbin bima ladaihim farihun. La hawla wa la quwwata illa billah. Itulah Allah Ta'ala Al-Alimul Hakim menceritakan benar-benar yang berlaku pada umat manusia yang dhaif selaku hambanya. La ilaha illallah. Dan Nabi SAW pernah mengistilahkan benda seperti ini dalam satu perjanjian setia di antara kaum Yahudi di Al-Madinah Munawwarah, dalam satu sahifah yang terkenal dengan Sahifatul Madinah, yaitu annahum ummatun wahidatun min dunin nas. Nabi dia kata, bismillahirrahmanirrahim, hadha kitabun min Muhammadin nabiyil ummi bainal muslimin wal mu'minin min Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum annahum ummatun wahidatun min dunin nas. La ilaha illallah. Istilah Nabi adalah istilah Allah dalam Al-Quran. Ummatun wahidah. Inilah permulaan ummatun wahidah. Mulai daripada Adam alaihissalam, ummatun wahidah. Kemudian kembali kepada ummatun wahidatun Muhammadiyah di zaman pembangkitan permulaan Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal umat ini dan Yahudi
bukan ummatun wahidah. Wa anna yahuda bani Aufin ummatun ma'al mu'minin. Yahudi daripada Bani Auf ummah yang bekerja sama dengan orang mukminin, bukan daripada ummatun wahidah dia, tetapi dia bekerja sama dengan ummatun wahidah. Ini lambang hidup. Ini adalah haqiqatu hayatu ahli sunnah wal jamaah. Di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda berbangga dengan ia menjadi pemimpin kepada ummatun wahidah yang di bawahnya ada macam-macam bentuk. Ada yang buat maksiatnya, ada yang derhaka pada Allah, ada yang taat pada Allah, ada yang iman tinggi, ada yang iman sederhana, ada yang iman tu rendah, yazidu wa yanqus. Begitulah keadaannya. Sebab itulah ikhwan yang saya milih sekalian, pengertian ummatun wahidah saya mahu hari ini sudah tentu dalam masa yang diberi oleh saudara pengurusi 20 minit ni tak cukup untuk nak bentangkan ummatun wahidah. Cuma saya serahkan kertas kerja, bagaimanakah antum cuba korek dan fikir bersama apakah itu betul atau apa perjuangan kita tentang ummatun wahidah, supaya jangan kita dipersimpangkan ke tepi. Dan auzubillahi min dzalik, supaya kita betul-betul berada dengan selaku ummatan wahidah. Perasaan ummatan wahidah biar tertanam dalam setiap perasaan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah wal jamaah mesti bertunjang pada ummatan wahidah, kerana kita mesti ingat bahwasanya kita manusia ni Allah Ta'ala sifat dengan zaluman jahula. Mungkin iblis la'natullahi alaihi, dia Allah Ta'ala beri kecerdikan kepada dia dan ilmu kepada dia yang tidak manfaat itu lebih banyak daripada kita, na'udzubillah min dzalik. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana dari awal, kita tidak patut heran lagi. Kata kenapa ummatun wahidah itu fataqatta'u amrahum bainahum? Sebab Allah Ta'ala dia hantarkan lakonan hamba dia di dunia ini dalam bentuk yang dari awal lagi, Adam keluar dengan Hawa, syaitan keluar, iblis keluar. Tapi Adam dengan Hawa ini dia mengaku dirinya salah, tertipu oleh iblis laknatullahi alaih. Lalu tu keduanya berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengaku salah. Tetapi iblis tidak mengaku salah. Dia dihalau oleh Allah keluar, dia protes Allah. Dia kata, kenapa kamu perintah saya supaya saya sujud kepada Adam yang kamu jadi daripada tanah? Dia tidak menyalah diri dia, yang menyalah Allah. Allah salah suruh saya, katanya. Sebab itu saya tak boleh patuh kepada Allah. Allah salah. Ini iblis. Na'udzubillah min dzalik. Jangan jadi anak cucu iblis. Protes Allah, selalu bantahi Allah. Iblis bantahi Allah, menghinakan Adam alaihissalam. Itu iblis. Tapi Adam tidak. Dia mengaku Rabbana zalamna anfusana. Itu Adam. Dua watak yang awal keluar daripada sebagai pengatur alam ini atau perbumi ini, dua watak tu mula-mula sekali. Ini yang mengaku salah, bertaubat. Ini tidak mengaku salah, protes Allah, menghina Adam dan anak cucunya. Serta dia tahu kata Allah itu betul, dan dia tu bertegas dalam sumpahan dia, na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Subhanallah, itulah yang menjadi fataqatta'u amrahum bainahum. Sebab iblis dia sudah bersumpah dengan Adam, dengan Allah. Katanya, aku ni tetap ya Allah dengan sebab kamu menyesatkan aku. Dia sedar kata dia sesat, iblis. Dan dia sedar kata jalan yang Allah bawa itu betul. Lalu tu dia kata, la'aq'udanna lahum sirataka ya Allah al-mustaqim. Subhanallah. Iblis kena kata jalan Allah itu mustaqim. Hamba dia tak kena. Manusia tak kena. Manusia sifat zaluman jahulat sangat banyak.
Dia ikut sesuatu jalan sesat dengan yakin kata betul. Tak macam iblis. Iblis dia yakin kata sesat. Dia tahu kata jalan Allah ni betul. La aq'udanna lahum sirataka ya Allah al-mustaqim. Iqrar min iblis bi anna sirat Allah mustaqimun. Walakin bani Adam du'afa. Anak cucu tu Adam ni dia miskin. Dia tak faham kata jalan sesat dia tu sesat. Dia faham kata jalan dia jalan ni betul. Itu yang masalah fataqatta'u amrahum bainahum. Itu kebanyakan, hatta orang kafir pun. Orang kafir tak sampai peringkat syaitan, saya yakin kata dia tak tahu kata jalan dia tak betul. Kecuali yang sampai peringkat iblis, dia tahu jalan ini jalan betul, dia pisah supaya jalan ini tidak betul-betul dijalani oleh manusia. Itulah antara lainnya allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Yabghunaha iwaja. Sebab apa? Sebab dia tahu kata jalan Allah betul dan dia cuba nak sempangkan jalan dari jalan yang betul. Itu kerja iblis. Kerja allazina yasudduna an sabilillah. Kerja ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah wa tabghunaha iwaja. Kerja ahlul kitab yang mereka selalu supaya jalan umat Islam tersimpang dari jalan yang betul. Ini peringkat iblis lagi. Ini orang sampai peringkat iblis, dia tahu jalan Islam betul, Quran betul, hadis betul, dia cuba simpangkan manusia daripada Quran dan hadis. Itu orang yang sampai peringkat iblis. Tapi kalau orang awam macam orang awam, kafirun amatul kafirin, itu tak tahu apa dia. Dia ikut. Orang Islam kita macam tu juga, yang terpentong-terpentong, ingat tak betul lah. Kalau bahasa petani dia kata gamuk kan betul. Gamuk ni makna bahasa apa dia sangka-sangka kata betul. Islam tak ada sangka, Islam yakin. Nah, Islam ni betul. Allah ma'atina imanan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. Itu Islam. Dia tidak mungkin dengan zan sampai kepada Islam yang sebenar. Oleh itu ikhwan yang saya sekalian, cara kita mesti kita tu yakin dengan Islam. Mesti belajar dari Al-Quran. Quran membawa keyakinan, Islam membawa keyakinan. Keyakinan bahawa dia adalah ummatun wahidah yang senantiasa berada sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, yang sentiasa berada dalam manhaj atau kurikulum atau cara hidup yang wasata, yang menekan masalah keadilan dan kebaikan, dan cuba pula dia tu nak mengorakkan jalan-jalan untuk khidmat kepada manusia, untuk dia ukhrijat linnas, dan untuk nak tegahkan benda baik, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Saya yakin katanya ummatun wahidah perlu kita tekankan, jangan kita usaha supaya wataqatta'u amrahum, terutama di zaman sekarang dengan sebab pusingan huing iblis supaya manusia ini terpesong daripada jalan yang betul. Maka jadilah iblis manusia, syaitan jin, syaitan manusia, kedua-duanya bila sampai peringkat syaitan, dia tahu kata Islam betul. Itu yang saudara kita tadi bentang katanya, kalau kamu nak manusia ni, orang Islam ni tidak kuat, mesti jauhkan daripada Quran. Itu orang kafir yang sampai pada peringkat yang bertaraf syaitan, yang bertaraf iblis, yang mengetahui kita jalan Allah siratal mustaqim, jalan Allah ini lurus, yang kita kadang-kadang kita tak faham, dan ilmu kita tak sampai kepada peringkat yang kita menangkapi apakah itu as-siratal mustaqim. Yang kadang-kadang jalan penyelewengan yang kita berada, kita rasa kata ini jalan al-mustaqim. Subhanallah. Oleh itu maka ikhwan yang saya sekalian, na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Nah, itulah makanya kenyataan. Ingat baik-baik satu kenyataan yang kita ahli sunnah wal jamaah kena faham baik-baik. Jangan ingat katanya kenyataan seperti hadis Huzaifah. Hadis Huzaifah, nah, yang antum selalu dia baca dan selalu dilalui pendengaran di telinga-telinga, yaitu hadis Huzaifah mengenai dengan Islam dan zaman-zaman selepasnya sampai kepada kiamat nanti. Pernah ditanya oleh Huzaifah kepada Rasulullah SAW,
Qultu ya Rasulullah, hal ba'da hadha syarri min khairin? Qala na'am wa fihi dakhal. Ini penting, hadis ini kita perlu faham dengan baik supaya jangan kita tegang sangat. Kalau kita faham hadis ini, kita tidak tegang banyak. Nah, wahai Rasulullah, apakah selepas ada kejahatan yang apabila Rasulullah SAW itu apa dia cerita kata lepas padanya akan berlakunya kejahatan lepas pada kedatangan Rasulullah SAW, huru-hara, fitnah, macam-macam, akhirnya kembali menjadi satu semula. Huzaifah tertarik. Wa ma dakhalu, apakah dakhal itu ya Rasulullah? Jawabnya, qala qaumun yahduna bighairi hadi wa yastannuna bighairi sunnati. Tetapi jangan ingat itu adalah syarrun, itu khairun. Nabi kata khairun. Saya nak bagi satu hari ini kepada ahli sunnah wal jamaah, supaya jangan menganggapkan orang yang istannu di bawah sunnati itu terlalu syarrun sangat. Khairun tapi fihi dakhal. Fihi dakhal. Masalah dakhal banyak dalam dunia ini. Dalam kalangan umat Islam hari ini banyak dakhal. Kita sendiri ahli sunnah wal jamaah pun banyak dakhal. Banyak asap, banyak gelap, banyaknya apa dia perkara-perkara yang mengeliru, mengelabukan kedudukan kita sebagai ahli sunnah. Jadi ini Nabi kata khairun tapi wa fihi dakhal. Ini perjuangan kita ahli sunnah, supaya kita jangan sampai melihat semua orang tu rosak belaka demi untuk nak menanamkan perasaan ummatun wahidah, supaya kita tu betul-betul jangan sampai kita nak pecah-pecahkan. Marilah kita ingat katanya hari ini banyak sahabat-sahabat kita penuh dengan dakhal. Saya sendiri juga, semua ikhwan-ikhwan kita banyak penuh akhwat-akhwatnya. Ada yang turut Rasulullah sebahagian hidupnya, jam itu jari tak turut, masalah ini turut, masalah ini tak turut. Sunnah kan bukan hanya solat saja kan, sunnah muamalahnya, apa dia akhlaknya, pakaiannya, semuanya. Kita mungkin ada dakhal dalam beberapa hal, ada gelap dalam beberapa hal. Jadi kita perlu kepada insaf sebanyak mungkin. Nah, mungkin kita solat sudah turut sunnah, alhamdulillah, tapi yang lain muamalah ataupun munakahat ataupun banyak jinayat semuanya kita masih fihi dakhal kata. Yastannun bi ghairi sunnati. Oleh itu jangan sampai kita rasa benda ni benda yang pelat. Nabi kata khairun, baik, walakin wa fihi dakhal, ada pada yang dakhal. Ini satu hadis ini ya, ta'rifu minhum wa tunkir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah lebih kurangnya hari ini saya boleh bagi kepada ikhwan. Dan satu saya mau itu satu hadis mengenai dengan sataftariqu hadhihi ummah ala 73 pun kita jangan sempit sangat dalam tafsir, kita luaskan tafsir sikit. Jangan sampai kita tu jadi tegang. Kalau kita sempit sangat tegang, kalau kita luas, insya-Allah kita boleh banyak berkongsi di segi alam dakwah kita lebih luas lagi. Kita nak perluaskan skop dakwah dan kita sempitkan skop dakwah supaya dengan itu kita boleh sampaikan rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Usikum wa iyyakum bittaqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Aqulu lakum hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil 'ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.